pendahuluan yang diambil daripada perkataan Arabnya muqaddimah ataupun muqaddamah, sebagaimana dibicara pada tempatnya. Kalau gitu muqaddimah dengan bahasa kitanya pendahuluan. Kebanyakan kitab-kitab ulama sebelum daripada nak masuk di dalam percaraan soal satu-satu percaraan, lebih dahulu kita ambil tahu ala qadar, ambil tahu dulu sedikit tentang muqaddimah, pendahuluan. Tengok, ini sudah menjadi kebiasaan bagi kita. Setiap kita nak masuk menghadapi satu-satu gereja, lebih dulu kita tanya gereja apa. Bila seorang mari ajak kita buat gereja, kita kena tanya, bukan orang ajak selalu kita terima, tak begitu Tanya dulu nak gereja ni apa dia. Nama gereja tu gereja apa? Dia royak sikit. Kemudian gereja tu setara mana pendapat dia, mana faedah dia tu setara mana? Hasil dia tu dan cara-cara bekerja lagu mana, kita tanya lebih dulu supaya kita masuk menghadapi dalam gereja kita tu. Orang panggil masuk dengan hatinya rajin, masuk dengan hatinya ada minat, orang panggil. Nih, ini pun demikianlah ilmu hak kita nak masuk bercara tu. Sepatutnya kita nak tahu ilmu berapa hak kita nak masuk ni. Nah, juga dalam kitab ni dalam cara ilmu berapa nama dia. Dan apakah nak memperkenal takrif ilmu tu, setelah tahu dah kata nama ilmunya muka tu. Apa takrif betul-betul dia? Dan bahasa dia bercara ilmu tu berapa dia? Hak lagu ni dia panggil muqaddimah yang berkaitan dengan ilmu. Muqaddimah hak berkaitan dengan ilmu hak lagu ni. Dia panggil berapa? Dia panggil mabadi. Kita kena tahu dulu peringkat permulaan. Dia panggil mabadi. Kemudian oleh yang demikian, balik pihak pengarah, dia nak sebut dulu sebelum pada masuk bicara, lalu dia kata pendahuluan. Ini pendahuluan ilmu. Sebelum pada kita nak terjun masuk dalam satu-satu ilmu, kita nak ambil dulu muqaddimah dia. Lalu kata pengarah kita, ketahui olehmu, semoga menghormati, semoga dirahmati oleh Allah akan kita semua, bahwasanya ilmu tasawuf. Jadi mana ilmu hak kita nak bercara ni, maknanya hak pengarah kita nak bubuh dalam kitab hak dia sudah penama kitab penawar bagi hati ni, lagi akan datang dia sebut nama ilmu tasawuf. Kalau gitu apakah ilmu tasawuf? Yang setengah-setengah orang kita mencucur dan mencela kepada ilmu, sehingga setengah-setengah orang kita melaung-laung dengan kata ilmu tasawuf itu perlu dijauh-jauhkan. Setengah-setengah orang melaung lagu tu, menyibarkan perkataan ilmu tasawuf ni patut dijauhkan, kerana ilmu ini adalah satu ilmu yang tak sesuai, tak layak dengan keadaan sekarang. Tu di antara gak kita bila bunyi lagu tu, gak kita ni orang sekarang tak gitu. Tiba-tiba ilmu ni satu ilmu yang tak layak sekali. Ilmu ni tak sesuai benar, tak sepatut dengan orang masa sekarang. Kalau gitu kita orang masa sekarang, bila dah begitu perlu dibuang jauh-jauh. Sebab apa? Kerana kita tak memahami apa dia ilmu tasawuf. Cuba terjun masuk tengok dulu. Tak gitu kan? Terjun tengok dulu. Gapo caraan dia? Ya boleh perlu punya jauh-jauh sebelum pada masuk, tak boleh. Man lam yazuq lam yadri. Siapa tak kecak rasa tengok tak boleh nak tahu. Dah gitu ya? Dia kena rasa tengok sendiri.
Maka lebih dulu dia memperkenal, dia panggil ta'rif. Dia panggil ta'rif. Ilmu tasawuf itu ialah pengetahuan, satu ilmu yang diketahui dengan dia. Satu ilmu boleh kita tahu dengan dia, dengan pengetahuan ni akan segala kelakuan hati. Hati jiwa tu kita dah panggil. Bukan hati hak darah toko, tu hati lembu. Rupa dengan hati ayat. Hak tu bukan dikehendaki. Bila sebut kata ilmu bercara ke hati, bukan hati makna toko darah tu dah. Cuba tanya Tok Bomo, dia mau kata manusia tak ada hati tu dah. Hati mana toko darah. Hak ia dah sebut dalam hadis kata uhillat lana maitatani wa daman. Dihalal bagi kita 2 basuh bangkai dan 2 basuh darah. Maka disebutnya as-samaku, 1 bangkai ikan, yang kedua wal jaradu, bangkai belalai. Kemudian kata 2 darah tadi apa dia? Wattiha wal kibdu wattihal. Satunya hati. Hati tu. Hati tu hati makna darah tokoh hak beku tu. Wattiha dan limpo ataupun kita panggil kura. Hak tu dah ayat apa tu? Hati makna darah hak supaya kura tu lah hak tu. Hak 100 kilo tu. Maka bila sebut kata ilmu sah, ilmu cara hati, bukan dia jaga hati hak 100 kilo tu. Dah. Cara hati ke apa? Hati ni lah dia ambil daripada qalbin. Qalbin ni ada 2 makna, qalbin jismani, qalbin ruhani. Qalbin jismani bukan kena jumlah hati, kena jumlah jantung. Apa jatuh pisang tu? Nyakit jantung, lemah jantung. Tu jantung tu dia panggil qalbil jismani. Hak tu beri ke bomo. Pacar darah tak apa kuat, hak tembuh ke, hak lemah, hak tu beri ke bomo. Hak nak bercara ni al-qalbi ruhani. Hak tu hak nak bercara dia panggil jiwa. Tu dia tu bagus jiwa dia. Oh dia tu jiwa tak bagus. Ni hak nak bercara. Maka ilmu tasawuf ni ialah satu ilmu. Bila kita ada ilmu ni, diketahui dengan dia, boleh kita buat tahu dengan ilmu ini akan segala kelakuan hati. Bila khawatir litah dalam hati dia panggil gapo panggil lagu tu. Telitah dalam hati kita begini, gapo orang panggil lagu tu. Jadi kalau kita tidak ada ilmu pengetahuan ni, kita tak boleh kenal litah yang ada dalam hati kita, gapo dia panggil. Tengok supaya kita kata kelakuan yang berlaku di anggota zahir. Misalnya barang orang paling kiri, paling kanan, kita tengok tuai wak galik, kita ambil bohokat. Lorak panggil gapo? Mengambil. Mengambil berapa? Mengambil barang hak kita ke barang orang? Mengambil barang orang. Mengambil barang orang panggil tu dah lorak. Panggil mengambil barang orang dengan tuan tak izin. Panggil apa? Orang panggil mengambil barang orang dengan jalan sembunyi. Akhdhu malil ghaib khufyah. Maka dhabit tu panggil apa? Panggil sariqah, panggil curi. Kita kenal dah dhabit curi tu dia. Dhabit curinya ambil barang orang dengan jalan sembunyi, dengan bahawa tuan tak izin, tak redanya. Namanya pencuri. Baru kita pergi ukur dengan syarak. Syarak kata gana curi ni. Hukumnya haram. Tu syarak bagi hukum haram. Ambil lagu tu haram. Kena kerak atau tak kena kerak? Tengok syarak dia, tengok gapo pula. Nak masalah faqta'u aydiyahuma. Tu pergi ukur dengan syarak. Sana orang panggil apa tu? Orang panggil perbuatan zahir. Begitu juga duk dia telitahlah dalam hati. Lagu nak? Tengok, kita kata tengok buah-buah kayu orang molek, ataupun tengok kalau kita duduk kedai bahasa jenis jual agak. Tengok kedai dia mojak dia pagi, pas tengah hari masuk tubik laku, sungguh kedai kita duduk kering. Lah, mari di perut. Mudah-mudahan beri panah-panah menjadi demam, kau turun letak, kau panah letak, kau minta nak jadi mati kedai tu. Nyamari di perut tak ada pasal-pasal. Dia panggil gapo lagu tu? Tamanni, cita hati seseorang. Zawali ni'matil ghaib. Cita dalam hati kita nak beri hilang nikmat yang ada di orang lain. Cita lagu tu kita punya berasa. Tapi kalau tak ada ilmu kita kenal. Orang panggil gapo? Cita nak beri hilang nikmat, orang panggil gapo? Inilah syarak mari buat pengukuran kata tamanni zawali ni'matil ghaib, bahawa orang panggil benda lagu ni hasadun. Tu panggil deki.
Tu panggil deki. Apa? Deki ni hukum syarak kata mana? Haram. Lagi pula ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hadaba. Nabi ni banding. Kita tahu kata lagu tu cerita deki. Bahaya tu. Gak kita kena satu kelakuan hati yang mari sana. Syarak kata haram. Adakah kita nak perah bila cerita lagu tu esok-esok? Mesti dijauhkan. Ni kita kena dulu. Apa? Ilmu bahasa ni dijauh-jauhkan. Mereka amok ke tak berfikir? Ilmu saw ni dijauh-jauhkan. Nasabah nak? Jangan dekat tu. Kita harap bagi molek siap. Sampai dia kena dulu. Masa kita gagal lagi lah. Gagal-gagal temu kertas lepas lalu jangan kena hak 100 siap. Kena dulu kertas Cina ke, kertas budak ke, nak tahu apa kena tengok lu. Mai labu nak suluh. Gapo dia? Kertas gapo? Suluh muncul aku tak tahu. Selalu saat ni kertas merah. Hak 100. Bab tu kena dulu nak tahu ni orang suruh tahu. Orang tengok buka tengok kertas Cina saja nak gapo benda. Abak tu kena sendiri kata. Jadi pakar sangat buah orang. Moga kita ada otak belaka dah gitu kan. Ingat molek tu dia. Abak tu lah kita ambil ilmu ni mari. Tu nak perkenal hak demo tok si bahasa tu kita ambil mari tengok. Ambil uji-uji tengok deh. Nak kata kan kadang-kadang demo tahu dah kita pergi kuis temu. Tengok ni jalan lagi jalan. Tempat demo nak tahu siapa 5 tu. Jalan Bukit Jegar. Ada hari-hari orang hidup kuis situ. Boleh belana ke dia. Hak dia mah tahu dah dia hidup kuis. Boleh macam-macam ke dia jual mahal-mahal pula dah. Sebab tu tiap-tiap benda tu bukan semuanya tak ada ego. Sebab tu kita kena faham lah deh. Tu dia kita mai kenal sikit ilmu tasawuf ni apa dia? Ialah satu pengetahuan, satu ilmu yang diketahui boleh kita nak buat tahu, buat kenal dengan dia akan segala kelakuan hati. Kelakuan hak yang terlintas di dalam hati. Kan sekali terlintas begitu dan sekali terlintasnya panggil kelakuan hati. Sebab itu Nabi di antara dia doa, ya muqallibal qulubi. Tuhan yang membalik-balikkan hati, menyebabkan hati kita sekali begitu nampak, sekali begini nampak. Siapa yang membalik pada hakikinya? Allah. Sebab tu Tuhan kata, Nabi kata, ya muqallibal qulubi. Tuhan yang membalik-balikkan hati tu. Sabit, mintalah aku pertetapkan qalbi, hati aku ni, ala dinika, atas agama kau ya sebenar. Wa ala ta'atika, dan atas taat mematuhi segala apa ajaran kau. Nabi berdoa lagu tu. Hingga kita pun sebut lepas-lepas sembahyang. Mana di dalam akhir tahiyat. Kalau tak ada sabit dengan apa-apa lah. Kita bubuh ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wa ala ta'atik. Minta Tuhan menetapkan. Kerana hati kita ada terlintas begitu dan begini. Maka ada terlintas ni lah. Dengan ilmu ni boleh kita kenal. Terlintas lagu tu gapo panggil, itu gapo panggil. Kerana dia tolong buat takrif, buat kaedah wikit tu. Itu dia. Sama ada kelakuan hati tadi yang dipuji, dia panggil dia panggil al-ahwalul mahmudah. Kelakuan yang dipuji, misalnya seperti merendah diri, yang diambil daripada kata tawadhu. Yang diambil pada kata tawadhu, merendah diri. Apa makna merendah diri? Berasa di hati kita tu hina ke diri. Dia panggil rendah. Tidak nafi, tak ada jadi berlawan. Kehebatan Tuhan beri kita tu syukur. Perasaan dalam hati tu berasa rendah kita. Bukan kita ni jenis bahasa nak berasa besar. Tak gitu kan? Jenis kita tu bahasa-bahasa nak menunjuk kebesaran kita. Tu panggil takabur lawan dia. Tawadhu, rendah diri. Merendah diri. Itu dia. Dan sabar. Ini nak ayat kelakuan hak puji. Apa sabar? Sabar dengan makna kita menahankan hati. Kita menahankan hati daripada segala apa yang tak disetujui oleh nafsu kita. Tu sahabat dia. Sabar ambil daripada al-habsu. Habas ni seolah-olah kita ambil binatang hak liar, kita kurung. Ubak liar sangat. Binatang ni liar sangat, kita ambil kurung. Supaya ayam liar, kita igat, bubuh dalam gua, kita kurung. Tu asal mana as-sabru dengan mana habas pada logat. Dan satu lagi al-habsu dengan mana rabti. Rabti dengan mana tamak, ikat. Lembu ni liar, sungguhnya menarang kalau pagar orang. Kita ikat dan cocok hidung dia ataupun ikat tekak lagi, senung di batang kayu. Tu dia panggil rabti, mana tamak ataupun ikat.
Maka nafsu kita ni dia tasbih, ulama tasbih supaya binatang ia sangat liar binatang perburuan. Liar-liar sungguh nafsu kita. Pas kita nak lagu nak uji nak kita kena ikat dia. Perkataan ikat ni lah asal mana sabar arti ikat kan, sendungkan, kita kurungkan apa nafsu kita. Seolah-olah nafsu kita tengok ke benda hak maksiat yang mari inginnya mari berkenan. Kalau kita turut supaya kita lepas dia pergi ikut si. Kita kena ikat nafsu. Yang ni kita jangan dia turut hak dia dak mau, jangan dia turut dia. Tu nama kita ikat nafsu kita. Tapi ikat lagu ni tak nampak deh. Tak sebab ikat lembu. Mek jerat je ikat tekak mai pocok je penyacah. Nampak selalu. Ada berikat nafsu, mana apa hak dia kanak jangan dia turut buat apa dia nak. Tu dia panggil sabar. As-sabr. Sabit itulah. Sabit itulah Nabi isyarat dengan kata laisa syadidu bis-sur'ah. Bukanlah orang yang kuat, orang hanalan tu orang yang merebahkan orang lain. Orang 10 dia seorang lawan. Orang 10 orang dia seorangnya perebah dia habis. Nabi kata orang lagu tu orang kuat ke tu? Orang hanalan ke tu? Tak, Nabi kata bukan dia. Tengok Nabi-Nabi tu bercanggah dengan kita dah tengok dengan mata lendai dah. Kita kata orang tu lah orang gagah, orang tu lah orang hanalan. Nabi kata bukan. Apa orang hanalan orang macam mana? Innamasyadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Orang hanalan sengoti kata Nabi mereka yang boleh milik dirinya ketika nak marah. Nyekai lekat tekah dia nak marah, nyekai lekat. Pas nak cari ke mana orang ni? Kada ingat ke anak jatuh nak lekat kan? Orang tak lawan orang ada yang sebut kata anak jatuh kan sudah. Ni dia lah. Ini walau bagaimana sekalipun lebih benar dalam masalah sabar. Oleh yang demikian kita kena usaha beri jadi hati kita bersifat dengan sabar. Dan kita ajar pula ada jenis anak ni kita mula ia rusak dia mula ajar lagi dah anak kita. Sebab tu siapa ketua tak nak sabar. Anak kita balak kelik ni royak. Kita tengah budak anak hati-hati kita ajar lagu tu. Kadang-kadang dia tak sir tak lawan besar mari kita pok ni pula dah pegang tangan lagi buat tonyok kepala dengan hak ni pula dah. Pas dia besar hati jak daripada itu siapa tua esok sabarlah sabar nak lekat kau sabar kita dah bagi kenyang ke dia dah jamak gitu suruh hati sokmo orang. Cuba kata anak minta jawab royak dia tu sakit kepala dia. Muak kana dia pun tak ada bagana sabar asal dia ngatanya. Cuba ajar lagu tu dia ngajak kecil lagi sabar. Baru tak apa. Ni teka hala hati-hati dia Allah main ke dia. Pas buat sabar tua 30 40 baru sabar nak lekat duduk kan. Ini dia di satu ajaran tak gitu kan. Tengok tu. Payah belaka ni. Tapi walau bagaimana sekalipun taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala bersabit dengan kita ikhtiar usaha dia maka boleh juga. Boleh juga. Iaitu sifat merendah diri dan sifat sabar. Cuba kita ambil buat perhatian. Masa Nabi duduk di Mekah 13 tahun duduk menyeru Nabi dak Tuhan ajar dia suruh sabar macam 13 tahun tu. Sabit dia sabar boleh mati. Lama tu dah ajar suruh sabar. Orang kata gana ke Muhammad wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Tu ayat patut turun Mekah belaka tu. Muhammad mu sabarlah di atas apa barang perkataan yang mereka itu dok kata kamu macam-macam tu biar mu lah Muhammad. Nabi pokok lah. Bukan dia jenis tak lawan orang. Engkau dia orang halus pada dia sekeh pun boleh. Tapi dah Tuhan suruh sabar. Apa tu? Itu dah. Apa? Dalil mana? Dalil dia pas di Madinah. Tuhan perintah suruh lawan kata. Nabi pun kata, umirtu an uqatilan nah. Sekarang Allah Taala perintah dak aku suruh aku perang dah kata. Dia Tuhan suruh ngomong sungguh. Tu kata dia bukan penakut. Dia bukan penakut. Dia berani. Siapa dia berdoanya? Tuhan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukh. Dia berdoa, Tuhan, aku berlindung dengan Engkau daripada penakut. Nabi berdoa tak asyik penakut. Nak berani. Tapi berani tepat hak suruh berani. Tak suruh sabarnya kata, kita ni tak ni betul kata kebih. Kalau kita lihat dia tu jadi panggil nama aku. Ya tengok kita di situ. Jadi panggil nama lagi kita atas. Tu kita ada situ deh. Ni dialah walau bagaimana sekalipun ilmu ni untuk memperkenal bagi dalam hati kita seperti kelakuan yang dipuji misal merendah diri dan sabar dia sebut dua yalah. Apa banyak lagi kita kau tengok ke depan. Atau kelakuan yang dicela. Sama ada kelakuan hak kita nak kenal dengan ilmu ni dah. Kelakuan yang dipuji atau kelakuan yang dicela oleh syarak.
Mana kelakuan jadi celah? Seperti dengki. Hak sebut tak ni deh. Kita nak beri hilang kat nikmat orang lain. Tu dengki. Dan membesar diri. Ambil daripada perkataan azamah, membesar diri. Ataupun kita panggil satu lagi takabur. Tapi dia ada beza sikit. Ulama kata bezanya takabur ni dia pandai diri dia lebih, serta dia pandai ke orang lain lekeh dan pereh daripada dia. Kata setengahnya dia ambil daripada makna hadis. Apa dia? Iaitu sombong, takabur. Cuma takabur tu maknanya iaitu dia panggil batarul haq. Maknanya tolak perkara hak sebenar serta memandai rendah kepada orang lain. Tolak perkara hak sebenar serta memandai rendah kepada orang lain. Tu takabur. Maka sifat tu orang panggil sifat yang dicela. Ingat siapa datang mari pada hadis qudsi, Nabi kata Allah berfirman al-kibriya uridai, al-azamatu wal-azamatu izari. Faman naza'ani wahidan minhuma qazaftuhu finnar. Apa dia? Kibriya dan azamah asal makna jumlah ridak tu selineh supaya kain tidak sebar atas bahu ni. Izar ni kain pakai supaya kain lepas kita pakai. Supaya kita tengok orang dalam ihram tu lah. Kain dua kat itu kan. Hak selah tebar atas bahu. Hak selah pakai. Hak sebar bahu panggil ridak. Hak pakai tu panggil izar. Tuhan ibarat takabur sebagai ridak, apa nama ni, azamah sebagai izar. Yang ni dua-dua tu lepas pakai aku. Lalu ulama surahnya, yakni takabur dan azamah besar ke diri tu dua sifat hak Tuhan. Dua sifat yang tertentu dengan Tuhan hingga ditasbihkan supaya kai pakai selah, supaya kai duk sebarnya selah. Kemudian Tuhan kata pula, maka barang siapa yang merebut ambil. Sebenarnya kai pakai hak aku. Seolah-olah dia tak bahawa aku dah mau pergi senyah ambil. Kai hak aku dah pakai dah mau pergi cabut ambil. Tuhan kata siapa-siapa rebut ambil akan aku daripada kedua sifat tadi, qazaftuhu finnar. Aku akan lontar, aku akan capak tahulah orang tu ke dalam aku. Kerana dia rebut ambil sifat aku. Inilah. Jadi kita bila kita reti kebesaran dan apa nama ni, janji yang begitu berat, jadi takutlah kita duk guna sifat tu. Bila takut kita kena usaha beri jadi boleh bertukar hak takabur kepada tawaduk, hak hasad deki kepada ribetah. Ribetah ni makna cinta upama. Demo kaya, dengan jalan mana demo kaya? Kita nak belajar kata jalan kaya supaya nak kerja kita serupa dengan dia. Dia dapat ilmu, kitanya nak usaha kata dapat ilmu supaya dia. Bukan kita nak hilang hak dia, kita nak upama. Tu dia panggil ribtah. Tak apa. Dan ada pun faedah. Baik, tak ni takrif dia, takrif ilmu tasawuf. Ada pun faedahnya, kegunaan ilmu tasawuf ni apa guna bila kita belajar dia? Guna dianya maka menyampaikan ia ilmu tasawuf ni, ilmu untuk nak kenal kelakuan hati, menyampai kepada mengkosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Dah kita ni dua je kalau kita kira mudah-mudah. Maujud yang ada. Kita klik ke bahasa sikit deh. Jadi benda maujud, benda yang adanya secara umumnya dua bahasa je. Mana? Satunya maujud yang qadim, keduanya maujud yang hadis. Benda adanya satu ada hak sedia kala, ianya ada yang tidak ada mula. Mala awwala lahu ataupun mala awwala liwujudihi. Itu maujud yang qadim. Siapa dia? Tak ada dah malaikat Allah Subhanahu wa taala juga. Kemudian sebasa lagi maujud yang hadis. Jadi malahu awwalun. Benda ada yang ada baginya permulaan. Termasuklah bagai-bagai situ. Ulama baginya pula ada hadis tu lebih pada hak panggil jirin sebasa, hak panggil arak sebasa, hak tu dari istilah ilmu sana. Istilah ilmu lain dah lah. Kemudian tempat kita nak di sini hak mana? Kali gitu dalam hati kita nak ada gapo dia? Nak ada gapo dalam hati kita? Kalau selagi dalam hati kita penuh dah dengan benda lain, nak ambil Allah bubuh macam mana? Dalam hati kita tu.
Ibarat sepuluh jebur dia botol. Bila kita bubuh dah penuh dah. Dengan mugalah rapat cak, dia pernah di mulut jebur. Kita nak ambil hak lain bubuh pun tak masuk. Kalau tebal-tebal pun masuk sikit-sikit sangat. Masuk tapi hak nu tubik. Hak nu lari tubik bawah ni masuk. Nah, dah dia penuh dah lek dah. Kita ambil air lain kita cuah terus. Terlalu kuat kita cuah tu, masuk juga sikit-sikit hak baru cuah. Tapi hak kena hak nu tubik dulu. Kena hak penuh dah tubik dulu baru hak ni boleh masuk. Kalau sekira kalau hak nu kerah kong sepot air batu misalnya ataupun sepotokor batu kita cuah terus pah keluar terus. Pah keluar terus. Sabit tu dia panggil hati kita ni ada kerah ada lembut. Betul tak? Faqasat qulubuhum, maka jadi kerah hati mereka tu. Dah jadi hati kerah, kita cuak kerupuk pah keluar, dia tak masuk sikit habuk. Tapi kalau mek sepah air ni, cuba kita ambil cuah lain. Terus mari dia turun juga sikit-sikit tapi hak nu lari tu baik. Yakni hati manusia walaupun pada mula penuhnya dengan dunia, penuh dengan yang lain daripada Allah duk khayanya. Tapi ada juga sekali-sekala ingat ke Tuhan, tak gitu kan? Tekah dia ingat Tuhan tu hak lain lipas tu baik ke? Tu jenis orang mukmin. Tapi kalau jenis orang tak ada iman, celah mana dia ingat ke Allah Ta'ala? Tak ada dia nak ingat ke Allah Ta'ala. Terang tu sudah cuah marilah. Ini ibarat kata. Sahabat tu ibarat hatinya ada kerah, hatinya ada lembut. Ya gitu ya? Jiwa manusia ni ada kerah, dia ada lembut. Bila dia lembut putih dia terima selalu hak lain. Bila ketika dia kerah saya kata apalah. Tepat ceh hati dia kerah, ceh di mata dia tu. Allahnya tengok kencang kerah kong. Ceh situ kata hati dia kerah. Deh. Tu dia lah masalahnya. Kemudian dia kata ilmu muga ni tepat dia nak pergi ke mana? Pedah dia pergi siapa boleh mengkosongkan hati dia daripada yang lain, daripada mana an lil mujawazah ataupun dia panggil an lil matruk. Boleh kita buai hak lain, ambil Allah bubuh. Tapi cuba dengar orang tabligh dia kecek. Orang tabligh dalam bayan dia cakap lagu mana di antara. Tempat kita boleh ambil. Tapi dia orang tak reti nanti nak bahas macam. Kena kira kata. Dia katakan apa? Kita kena ambil kebesaran Allah, kita buangkan kebesaran makhluk. Jalan tu yang kata dah. Tapi dia lepas perkataan tu di orang yang ramah. Ada hak reti dah tak reti. Nak ambil kebesaran Tuhan boleh perlu. Buang kebesaran makhluk. Ikut mana tu? Tapi kalau orang hak dia reti dah kena dia kata tu. Jangan kata tak kena, tapi kena tafsir, bahajak pada tafsir. Sampai ni perkataan ni perkataan keliru. Gigi lepas di depan orang ramai dia tak reti ke? Sini jadi sebahak ni. Tapi kalau lepas sama orang kumpulan rombongan kita apa orang? Jemaah kita 20 orang. Semasa kita bangun bayan tak ada orang luar, ada 20 orang aja. Tak apa, comel tak ada nak tafsir dah. Pro. Allah terima selalu. Comel. Tapi kalau capur dengan kapung gatik, hak kita kerah mari, rombongan kita hanya 20 orang, capur mari beratus-ratus penuh-penuh. Sini beringat benar kita nak waktu baik kata. Ni dah jadi orang-orang ni. Nak beringat sungguh. Kerana orang-orang dengar tu ramai tapi faham tak sama. Ni hak takut ni. Tengok kali kita kata pula. Kita tak perlu pada mengaji banyak, kita perlu pada amal banyak. Tak apa dalam rombongan kita boleh kira. Dah lepas pai ramah orang kampung dah kata sudah. Abang ni payah kata. Sebab itulah ulama letak siap dah garis. Haram kita mengeluar kata syubhah, yang membuat keliru orang awal. Tu takut tu. Dia payah-payah ni lah nak mengajar, kau nak beroyak, kau nak ceramah, kau nak syarah. Dia takut kau ni takut jadi fitnah orang ramai. Hak ni dia takut. Sabit tu kadang-kadang dia mau minta nak baca kitab tu kitab tinggi-tinggi. Tak boleh. Sebab apa? Sebab keliru. Dan sebab itu juga ulama tahu dia buat cara perbahasan tinggi, martabat tinggi ni kan. Nah, bila dia tapa bahasa yang tinggi, dia larilah di muka kita. Dia haramkan atas orang awal tu mutalaah ke ini kita. Dia buat, pas dia paharai. Apa sebab? Dia takut demo tu ambil paharai tak kena ke? Sebab dia lah rusak demo. Sebab tu haram. Kalau demo nak juga pergi mengaji dengan guru, mursyid guru, hak minat dalam medan tu. Hak minat. Pala huru suruh ke bawah. Takut kau tu ya. Pai kata gana dok tak saja aku, ya aku balik kau ni. Tak ngaku lah dah kata kepala tu ke bawah saja aku, ya aku dah paling nak tengok. Itu jenis manusia tak sanggup nak suka. Tak itu kan? Baik. Tu dia pedah ilmu ni dia nak pergi ke mana? Tepat maqasid dia. Maqasid tempat dia nak tujunya nak mengkosongkan hatinya daripada yang lain daripada Allah. Boleh buangkan benda hak lain, ambil Allah bubuh. Yang ni kecak ni beratlah kau ni. Boleh ke orang atas tu? Ambil Allah boleh perut. Yang dia kata je lah. Tapi kenapa ada maksud tujuan? Orang panggil seolah-olahnya. Sabit tu Nabi dia cakap ihsan tak apa dia? An ta'budallaha ka'annaka tarahu.
mu ibadat ta Allah seolah-olah mu nampak Tuhan. Apa kita nak kejak seolah-olah? Seolah-olah mu nampak Tuhan tu cokong seolah-olah. Bukan semua ti. Baik. Nabi kata fa illam takun tarahu, maka jika mu tak nampak Tuhan, fa innahu yaraka, pasal Tuhan tu menunggu. Tengok mu. Oleh yang demikian mu kena malu ke Tuhan, mu kena takut ke Tuhan. Ada hati kita tak pandai ke dia sok mu. Tapi nak pandai boleh kok kalau syawaril benar gangguan tu penuh hati? Bolehkah kita nak nampak ke gitu sok mu? Tak boleh nak pergi dia kadang-kala je mari kita. Tekah jurus mentah-mentah, marilah ingat Tuhan. Tekah kita mari apa nama ni hilap jurus tu, ya lupa teruk Tuhan. Sebab itulah hikmat Tuhan beri bala, beri ujian, beri sakit demam tu. Kalau Tuhan tak beri sakit langsung di sini celah tak ada celah kita nak ingat kata dia. Ni. Ubat tu tak jadi ubat ni tak jadi barulah hei Tuhan. Baru hei Tuhan. Kalau boleh gagal kot lain tak ada hei Tuhan. Itu je. Ini dia lah di antara hati kita cemar tu, situ dia duduk. Lagi pula ilmu ni pedah dia pergi ke mana? Dan menghiasi atas pada mengkosongkan hati. Ibarat sikit deh. Pedah ilmu ni maka menyampai ia kepada menghiasinya, menghiasi hati. Menghias dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Itu dia. Mata hati dia duk pandai kepada Tuhan sekalian Allah. Walau zahir mata dia letak atas Allah, tapi pandangnya hati dia ada di Tuhan sekalian Allah. Sabit ni kata tukar orang je mata dia dak tengok kepada tiang. Deh. Mata dia dak tengok kepada pokok. Mata hak zahir ni mata lendeh. Basar dia panggil dah. Kemudian basirah, mata hati dia dak nampak apa? Tuan bagi pokok tu. Nampak dah? Nah, dia mata je letak atas pokok kayu, letak atas orang manusia, letak atas batu, letak atas air. Mata dek situ, tapi mata hati dia letak atas tuai yang jadi ke air, tuai yang jadi ke pokok. Hingga siapa mata tengok situ, hati tinggi benar pada mata. Bila hati benar pada mata, dia panggil gharak dalam makam fana. Tubik mulut dia nya tidak ada di sini malaikat Tuhan. Dengar dia orang-orang kata dia ni mengaku Tuhan. Dah gitu ke? Dengar dia orang ahli zuhir kata dia ni mengaku Tuhan. Sebab apa? Tak ada di sini malaikat Tuhan aja. Sebab Abu Yazid Al-Bastami ketika dia duduk dalam rumah, dia panggil dia nyaut mulut. Lepas tu dia tanya siapa? Ada dalam. Tak ada siapa selain pada Allah aja. Dia mau kata Abu Yazid mengaku Tuhan. Tapi taklah bukan gitu. Jadi mata dia tak tengok ke makhluk, tapi hati dia tak pandai Tuhan yang jadikan makhluk. Lepas tu bila dia meneh hati pada hal ni supaya orang mabuk Jadi meneh hak arak tu mari, mata kata itu baik mulut goseh lalu menyapung tu baik goseh. Tu dia panggil orang mabuk. Ni pun orang mabuk mata hati dia tu pada Allah Subhanahu Wa Taala, tu baik mulut lah. Tidak ada malaikat Allah, tidak ada aku di malaikat Allah. Ngatik pula dah mulut la ilaha illallah, akhir anallah kan jadi ikut si tu baik di mulut dia. Karena dia tenggelam di dalam makam fana dia panggil. Ni tak ertilah kitanya. Lagi dia, kita orang ahli zahir ni tak erti. Itu dia. Baik. Sebab apa? Dia boleh menghiaskan hati dia dengan memandai kepada Tuhan sekalian Allah. Mana mata hati dia. Kita ni tengok muka tu, nampak muka tu. Tengok pokok, nampak pokok. Sebab tu bila kita kata pokok ni biasa, kita kata pokoknya. Biasa je dia naik sebatang gitu ya. Datang pokoknya tu bercabar 3. Tapanya kalau ada pokok di kampung orang tu dalam pagar rumah orang tu boleh duit lah orang tu. Tengok borong kereta pergi tengok kata pokoknya tu pelah. Nah, tapi bila kita silapuk pada kata Tuhan yang jadi benar mungkin tak ada pelat gapo Cuma dia pelakon adat selama kemari pasal jenis batang gitu. Tapi dah Tuhan nak apa nak menyalahi sikit menjadi 3, bercabai 3-nya tu. Tak ada hal. Bila tak pandai tu tak ada apa. Allah yang menguasai segala-gala. Tak ada pelat gapo ada gig situ tak. Bila kita tengok Zuhir pelat lah, kerana biasa tak berlaku lagu ni. Data-data hak ni sebenarnya bisa jadi lagu ni. Orang panggil pelat pada yang lain. Sebab tu orang ahli maka dia tak ada pandai kepada keramat. Tak ada pandai kepada keramat. Kita ni kira besar tanya keramat boleh melayar tak air, boleh berjalan tak air, terbang tak udara tu berasa pelat sangat di sini kita. Dak di sini orang dia tu dia tak save benda lagu tu dia kau cemar. Tapi tak ada Allah Tuhan beri, dia tak save. Dia tak save. Bahkan dia lebih takut lagi. Sebab tu dia kata al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Satu istiqamah makna kita tekung di atas amalan kita lebih baik daripada 1000 kali karamat lagi. Tu dia deh. Ini dialah faedah dia nya.
Dan ada pun hantaran dia panggil maudhu'. Hantarannya hantaran ilmu tasawuf ni, mana hantaran tempat bercara dia berapa dia? Maka iaitu hati manusia. Hati mana qalbil ruhani tadilah. Hati manusia, tapi bukan cara ke hati itu semata, daripada mana sekira-kira dengan ditilik pada pihak kelakuan yang datang kepadanya, kepada hati manusia. Dia panggil tepat caranya hati manusia, tapi sekira-kira aridi. Apa aridi? Kelakuan hati hak dia terlitah begitu dan begini. Tu nak cara ilmu ni. Dan ada pun hukumnya. Hukum kita belajar ilmu ni, kita ambil tahu ilmu ni hukum katakan haram ke halal ke ataupun wajib ke sunat ke apa dia kata. Ada pun hukum ilmu tasawuf ni, maka fardu ain. Tengok tu dia. Maka fardu ain, bukan dia sunat-sunat dak. Fardu ain lah, wajib totok atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur. Jadi kita bagi apa? Orang mukallaf deh. Apa orang mukallaf? Atas orang mukallaf mesti kena tahu ilmu ni. Telitah deki macam mana, telitah takabur macam mana, telitah apa nama, telitah riya macam mana, sum'ah macam mana, kita kena tahu tu fardu ain tu. Kenapa? Kerana hak ni juga orang panggil setengah daripada mawanik yang menggugur ke pahala amalan kita. Okey? Tuhan kata fawailul lil musallin. Lepas tu disifatkan dengan allazina hum an salatihim sahun. Lepas tu dia kata pula allazina hum yuraun. Apa tu? Tuhan kata duk tiada neraka kepada orang semaya. Hingga siapa rezeki kita. Sedangkan semaya ni amalan yang diwajibkan. Amalan yang disuruh. Data-data Quran kata duk tiada neraka ke orang semaya. Kalau berhenti kat tu juga, habis-habis besar nama sikit. Tapi ada sifat dalam hujung ni. Mana orang semaya macam mana? No, kita lakah ambilnya allazina hum yura'un. Orang semaya yang mereka itu dalam semaya dia tu duk riya ataupun umumnya. Orang tu ada riya, ada kuasa hati dia nak menunjuk-nunjuk, nak mengendai-endai kepada orang lain. Orang semaya hak bersifat dengan lagu tu. Nah, maka kelakuan tu masuk dalam cara ilmu ni. Dan ada pun tempat ambilnya. Kena tahu juga mustanad ilmu ni tempat ambil mana. Takut ambil daripada kata orang tu kata orang ni apa. Dia nak tahu juga ni setengah pada pokok besarnya mustanad ilmu ni tempat ambil dia di mana. Ada pun tempat ambilnya ilmu tasawuf, tempat ambil dianya maka daripada Quran yang mulia. Tempat ambil dia di Quran. Tempat ambil dia daripada Quran. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu mustanad dia. Quran ada hadis. Tempat ambil dia Quran ada hadis. Dia ambil situ. Tengok supaya ayat ada ayat. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Di mana tempat mutabakah nak-naknya? Tengok. Tuhan dak royak nikmatnya kepada orang Arab dan lain-lainnya. Huwa ialah Allah Taala lah allazi ba'atsa fil ummiyin. Tuhan yang telah membangkit di dalam orang ummi. Bila sebut orang ummi, orang Arab lah. Bila sebut ummi kan orang Arab. Kerana apa? Kerana terkenal orang Arab ni kebanyakannya tak pandai menulis, tak pandai membaca. Jadi dari segi demo bila kata orang tak pandai menulis, tak pandai baca, panggil orang ummi. Maka Tuhan kata dia letak rasul di dalam puak ummi, puak orang Arab. Kerana orang Arab banyaknya tak pandai menulis, tak pandai baca. Sampai ke Nabi sendiri tak pandai menulis, tak pandai membaca. Nah dia, kalau orang tulis suruh dia baca, dia tak pandai. Nak dia tulis sendiri pun dia tak pandai. Sebab tu Nabi ni maksudnya Nabiyil Ummi, dia kata. Nah, Nabi kita ni dibangsakan dengan ummi. Karena Tuhan kata huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Tuhan membangkitkan, meletakkan di dalam puak ummi orang Arab tak pandai menulis, tak pandai baca, Tuhan hanya letak rasul daripada bagus tu. Pas rasul tu mari apa kerjanya? Yatlu alaihim ayatihi, mari baca atas mereka itu ayat-ayat.
Saat ni kata tak pandai baca. Tu mari baca. Tak ada gapo baca hak dia ingat. Hak wahyu turun ke dia ingat, dia baca biar orang dengar. Supaya kita tak pandai menulis, cuba tarik nak dengar. Supaya dia belajar Fatihah. Kita pun tarik bismillah, dia pun turut les apa les 10 hari ke, ingatlah dia. Bila ingat tu dia baca ke orang lain. Hak kata tak pandai membaca ni, baca tulis orang tulis tak pandai membaca. Ni dia baca hak ingat. Orang Melayu kita banyak tak pandai menulis Melayu tapi baca tulis. Ada itu ya? Nabi Tuhan letak dia bahasa tak pandai menulis, tak pandai baca, tapi Tuhan letak jadi rasul, yatlu alaihim ayati. Mari baca atas mereka itu puak kaum ummiyin, puak orang Arab, baca akan ayat-ayat Quran. Allah Taala menurun atas dia. Dan wa yuzakkihim. Situ. Dan tazkiyah ni maksud kita membersihkan daripada segala kekotoran. Ibarat kalau kata dia mari terkala baju demo, pakaian demo, umumnya cuma dia mari basuh beri jadi cuci. Itu tazkiyah. Saya kata wa yuzakkihim. Rasulullah mari menyucikan daripada kekotoran jahiliyah. Menyuci dari segi i'tiqad Tuhan banyak kepada Tuhan satu. Dah gitu ya? Daripada syirik kepada wahdaniyah. Daripada syirik dengan Tuhan, suruh menunggalkan Tuhan, panggil tauhid. Dan pula dari segi hati cemah, hasad deki, serta menyerah sama sendiri, berbunuh-bunuhan yang tak aneh dengan cara zalim. Nabi membersihkan sampai dia boleh buang sifat tu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajar hukum, mengajar ilmu halal gitu, ini mengajar. Hingga siapa mereka jadi bersih, mereka jadi suci molek. Tuhan kata wa in kanu min qablu, walaupun puak ummi orang Arab di zaman dulu belum pernah datang Nabi mai mengajar, la fi dhalalim mubin, dalam sesat yang nyata. Walaupun mereka itu dulu dalam sesat yang nyata pun, kerana dia basuh oleh Nabi, menyuci Nabi, jadi bersih molek. Ni dah dia panggil ilmu tasawuf, bahasa membersihkan. Tepat ambil dia daripada ayat. Daripada ayat dan hadis. Mana di antara hadis? Sani, hadis kita sebut tadi, Jibril mai berupa manusia, dia tanya, akhbirni ya Muhammad anil ihsan. Ihsan tu apa dia Muhammad? Ihsan arti buat baik. Apa dia buat baik? Oh, anta abudallah. Sani itu isyarat pada tasawuf. Maka mustanad ilmu ninya daripada Quran dan hadis. Dan ada pun nama ilmu ini, yang namanya maka ilmu tasawuf. Maka khilaf macam-macam. Sebab apa boleh ilmu macam ni panggil tasawuf? Kata setengahnya tasawuf ambil daripada perkataan bersih. Kerana tasawuf ni ilmu bahasa membersihkan hati, munasabah panggil kata tasawuf. Dan kata setengahnya ada tasawuf ambil daripada suf. Suf ni bulu-bulu. Apa jenis bulu kambing, bulu bahasa tu, bulu bahasa ilahi, suf. Kerana boleh ilmu ni panggil ilmu tasawuf, ilmu bahasa ambil daripada bulu. Kerana orang dia bila makan makam ni, tak sini pakai jangan, tak sini pakai molek sangat di antaranya. Ala qada hajat, sudahlah. Hajat tak menyeleweng pada syariat, sudah. Tak ada perlu sangat pada tinggi-tinggi dia lebih. Sebab tu digelarkan ilmu bahasa suf. Tengahnya kata kau tu. Kata tengah suf ambil daripada sufah. Kerana orang ahli tasawuf ni, dia bahasa jenisnya kata-kata sikat rumah tak sah apa orang. Puak pelajar dengan Nabi, dia buat sufah, sikat-sikat ke masjid, dia belajar supaya dia di pondok, gaya-gaya gitu. Sebab tu digelarkan itu dia. Tapi bukan dikehendaki tasawuf duk dipakai kain, bukan dikehendaki tasawuf duk dipanamoni pakai bulu, bukan dikehendaki kan begitu. Yang dikehendaki ialah ilmu nak cara untuk membersihkan hati jiwa daripada segala sifat yang dikeji, dan untuk nak memakaikan sifat-sifat yang terpuji. Tu maksud ilmu ni. Habis tepat ambil dia daripada Quran dan hadis. Dan ketahui olehmu bahawasanya maksud tujuan daripada ilmu tasawuf itu ni ialah membersihkan segala anggota yang zahir. Mulanya nak pergi sapa ke hati, dia kena cuci hak zahir dulu daripada segala perbuatan yang keji, supaya ada ia apa? Bersih anggota zahir dia. Bersih anggota zahir supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati daripada segala sifat kecelaan. Apa nak ayat? Jadi maksudnya nak membersih hati tapi nak gig situ sebagai anak tangga, nak sapa ke situ, nak lalu gig situ tu, kena membersih anggota zahir dulu. Ni yang mari syariat ni, fiqh ni.
ambil bagi lagu tani, ambil barang orang dengan sembunyi, syarat fiqh kata gano, panggil curi, hukum kata gano. Kalau ambil bahasa depan mari tah bedek ci, orang panggil gapo, panggil dia rosop, rapah, hukum kata gano. Hak tu orang panggil melalui kok tangi. Begitu juga mata tengok pada muka tu masih benar haram ke benar halal. Hak tu pergi pada syariat fiqh. Dia kena main hak tu dulu, baru dia tangguh pergi pada hati. Dari dia sama tahu nak sapa ke tempat nak tu kena mai ke anak tangga tu dulu. Dia pergi pada syariat. Sebab tadi kata maksud ilmu ni nak membersihkan anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji. Supaya ada ia membersih anggota zahir boleh menyampai kepada membersih hati daripada segala sifat kecelaan. Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu gapo dia? Dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu ialah 7 anggota. Sebab apa? Sebabnya maksiat baik, kebajikan baik, kalau berlalu ke anggota zahir ke 7 anggota ni. Tak lepas pada ni. Mana 7 anggota? Pertama mata, dia kira sepasang lalu lah. Mata sepasang segu. Dan kedua telinga sepasang situ. Dan ketiga lidah. Dan keempat perut. Perut ni panggil anggota juga. Kenapa? Bila kita makan, bila kita minum tak ada sifat taruh di perut. Jadi tempat menyimpan makanan. Tempat menyimpan makanan dikira satu anggota. Sebab tu bila sebab tu hukum syarak kata haram makan reba, haram minum arak, haram makan tu, haram makan ni. Kenapa? Kerana makan dia pergi perut. Minum tu minum ni dia pergi ke perut. Jadi anggota perut lah tempat simpan taruh. Tahu dia? Satu anggota. Ada pun lidah tu dia bilang suku lagu mana? Kerana mengupak yang main ikut lidah, bercucur main ikut lidah, maki main ikut lidah. Dah gitu ya? Yang main ikut tu. Kemudian hak kebajikan main ikut tu juga, berzikir, menyebut Tuhan, gapo, menasihat, gapo, main ikut lidah juga. Arti anggota lidah ni bercabar kepada yang haram, bercabar kepada yang haram, ya halal. Begitulah kaki tangan, ambil hak haram, ambil hak haram. Begitulah kaki melangkah kepada yang haram, melangkah kepada yang haram. Sebab tu tak lepas pada tu dah kita duduk hari-hari. Sebab dia sebut 7 anggota. Dan kelima farad. Farad bila kita makan, bila kita minum, jenis kita manusia ni bahasa ada keinginan. Bila ada keinginan, ada ambil keinginan kau jalan kok farad dengan jalan hak halal, ada dengan jalan hak haram. Sebab tu dilarikan zina dan mendahulu bagi zina. Tak dia? Kerana anggota farad tu. Dan kanan 2 tangan, dan 7 2 kaki. Maka bila mari 7 anggota. Tangan kira segu. Kaki kira segu. Jadi umumnya 7 anggota. Dan hendaklah engkau ingat di dalam hati engkau, nak suruh ingat semua dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat ia, telah memberi kurniaannya ataupun pemberiannya akan dikau dengan beberapa nikmat, dengan beberapa pemberian yang besar-besar. Bukan dalam Quran banyak kan sebut uzkuru ni'matallahi alaikum, tak banyak ke ayat bahasa tu. Tak? Banyak tu pasal lagu tu. Wazkurullaha katsira. Banyak tak ayat pasal tu. Sebutlah kamu, ingatlah kamu akan Allah banyak-banyak. Kadang-kadang dia sorah dia kata wa wazkuru ni'matallahi alaikum, dan ingat kamu akan pemberian Allah Ta'ala atas kamu. Dia memang begitu sungguh. Manusia dia ada ingat kepada budi dia lain lalu perasaan. Tengok kita, mula kita kata orang tu kita tak kenal siapa dia. Dia mai ke rumah kita tak kecek mana muka kita tak kenal dah kita mana dia. Dia orang tua pada kita. Misalnya kita tak ada cara mana, tak ada berat lah. Kamar dia tu orang tua kita cuit tanya, "Hei, mu kenal ke tak siapa tu?" Kita tak kenal ngerti, kenal mana tak biasa dak tengok, tak biasa dak temu. Dia royak kita. Itulah orang hak masa mu kecil-kecil dulu dia dok ngasuh mu. Nyoyak lagu tu. Masa kecil-kecil dulu dialah duk mengasuh mung, duk berak kecil entah dialah mung ni. Kita mai berasa lagu mana dia kita. Dia kenal kata orang mengasuh tempat kita dah berak kecil, perasaan lain lalu supaya kenal lama-lama dah baru kenal tu. Tapi saat ni tak cara orang mai di rumah. Tanya sekadar mai mana lagi. Ingat tu. Apa tak sip kecek mana. Tapi ketua kata, dah mu kenal dah siapa tak ni? Abang tak kenal bau temu ni. Inilah orang hak muduk ngasuh mu hari tu ni. Dialah masa ayah dah tinggal ke sana sini dah harap ke dia mu tu.
Kita pun menarik hati perasaan lain selalu dah. Apa-apa? Sebab kita ingat kepada nikmat dia dah asuh kita, dah didik kita boleh kita ni sebab dia. Kita perasaan lain. Sebab tu Tuhan dia guna kepada diri dia kata mana? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji bagi Allah tu nama dia. Siapa Allah? Rabbi. Rabbi ni ambil pada tarbiyah pun boleh. Rabbi mana? Tuhan lah duk berlama sekalian Allah. Tuhan lah duk mengasuh semua Allah. Gak kita dah kita kena asuh. Gak ingat lalu kepada haji duk mengasuh. Tapi jenis manusia bahasa jenis lalai ni terlupa tak ingat kau orang mengasuh juga. Tuhan mana Tuhan? Kalau kata Tuhan tu hau pun ini kata. Ada setengah orang kecek lagu tu. Cobalah nak kena Tuhan berlaku. Tuhan tu hau pun hanya kecek boleh. Orang tak kenal orang lagu tu dia kecek. Dia kenal dia lagu lain walaupun perut tu habis-habis gelepar nak marah tapi kenal dia ni siapa? Tak tu baik juga mulut. Dia nanti. Jom menyerah kalah. Dah gitu kan? Sebab tu banyaklah Quran. Uzkurullah, mu ingat ke Allah. Uzkuru ni'matallahi alaikum. Mu ingat nikmat Allah atas kamu ni banyak. Kau kita pun bahasa mana, bahasa lemah, bahasa letih segala-gala. Kerana mana pada nikmat Tuhan itu bukan main. Pada kira nikmat tapak kaki pun pada. Duk pakar mari jok petang-tahun kira kalau ada umur 60, 70 kalau tak boleh pakai selipar agak. Kau naik bunga tapak kaki dia. Tak supaya tayar kereta. Boleh kalau hak muat berat saling. Tak saling bimbang menepus tengah jalan. Licin bunga. Kena mai lari jauh kau tu juga pagi tu lagi esok nak saling dah. Tak tahannya walau bunga tebal tara mana pun tak tahan. Tapi tapak kaki hak Tuhan berat buat kita ni tahan sungguh. Berapa puluh tahun duk berjalan tak habis bunga boh kekor naik bunga kalau orang tak boleh pakai selipar. Tak tahulah tu. Kira tengoklah kau naik bunga. Tengok orang menjadak kau lagi dalam kaki dia tu Allah kau mata gaji. Tapak kaki dia dah gitu. Kau naik bunga no ayat Tuhan buat ni. Mu kira tengoklah. Dia saling berapa kali? Tak. Kalau kena saling tak teruklah. Mu ingatlah kata dia dalam hati engkau tu akan bahawasanya Allah Taala telah memberi nikmat ia akan dikau dengan beberapa nikmat, dengan beberapa pemberian yang besar-besar. Kalau kita nak kutip bila juga siapa Tuhan kata jamin mu bila tak habis. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tu dia. Kalau mu nak hitung jamin, ku ni jamin mu bila tak habis. Seolah-olah kita kejap gitulah. La tuhsuha, tak dapat menghingga kamu akan nikmat Allah Taala. Tu dia. Tapi biarlah bila tak habis pun kita ingat hak qadar yang kita boleh ingat. Nah gitu ya. Qadar mampu, qadar kuasa kita. Dan iaitu segala anggota engkau gapo beberapa nikmat yang besar-besar. Itulah segala anggota engkau tu. Maknanya telah memberi nikmat ia akan dikau dengan beberapa nikmat yang wajib. Sifat situ malah. Beberapa nikmat yang wajib atas engkau memeliharakan beberapa nikmat. Tu dia yang wajib kita kena jaga dia sebagai amanah daripada Allah Subhanahu wa taala kirimai pada kita. Dan mensyukur yang wajib atas engkau mensyukurkannya kan beberapa nikmat tu kena terima kasih. Kata apa makna syukur? Makna syukurnya ialah kita gunakan nikmat kita tu beri kena dengan perkara yang Allah Ta'ala jadi untuknya. Dia panggil sarful abdi ma khuliqa li ajlih. Tu ulama tu mentarikh makna syukur. Apa makna syukur? Syukur kata Arab. Masa Melayu kita terima kasih. Arab kata syukur, syukran. Sebab aja orang bila orang beri apa-apa dia kata syukran. Dia kata terima kasih. Kalau sia kat khobkun. Tak gitu ya? Bahasa ni supaya dengan Arab itu syukriyah nak supaya dengan Arab. Baik. Jadi nak reti makna gapo? Makna gapo syukur yang dibalik ke bahasa Melayu kata terima kasih ni apa makna? Ulama tu memberi makna sarful abdi ma khuliqa li ajlih. Tu dia. Iaitu kita palingkan, kita retahkan barang katalah tangan ataupun mata. Kita retahkan tangan mata tu pai ma khuliqa li ajli. Barang jadi jadikan hamba tu untuknya. Tangan Allah Taala menjadikan tangan apa untuk tangan? Allah Taala menjadikan mata apa peruntukkan mata gapo dia? Pas kita retah we kena mata tu untuk apa? Untuk mata. Allah Taala jadi mata untuk apa? Buat melihat jalan. Kira tak ada mata orang-orang cedera mata susah kan nak tengok jalan. Buat tengok muka tu muka ni. Lepas tengok dah tu tengok lagi ke mana? Tengok lagi ke mana?
Tengok tu lah untuk buat mai siapa kepikiran Tuhan kuasa, Tuhan satu dan lain-lain. Sebab itulah untuk bila kita pun tengok engkau tu mikir Tuhan, mari lalu ketika ni Tuhan suruh gapo, ketika ni Tuhan suruh, barulah kaki pun berjangkau ke tempat yang disuruh, tangan pun jepuk japa benda hak disuruh. Kalau benda larat dia jong, dia tak jepuk. Walau dah nama kata harat, tarik kelik boleh tengok. Tu dia panggil syukur lagu tu. Iaitu kita retahkan nikmat Allah Taala beri kepada barang yang dijadikan tu untuknya. Kalau gitu bukan dijadikan kaki itu untuk melakukan maksiat. Lagi dia, bukan dijadikan mata untuk menengokkan kepada maksiat, bukan untuk dia. Kalau itu kita pergi guna kau tu, orang panggil salah guna. Kalau kita akak contoh, seperti kita kata debu putih dadah. Dijadikan debu ada juga untuk dia dah. Untuk menarik barang daripada cepat punah di bubuh dia sikit gak. Lah barangnya. Untuk tu tak apalah. Tapi dia mau pergi guna kok lah untuk buat mengisap lah. Dia salah guna, tak kena. Sama lah. Habis dia kata semua barang yang ada Allah Ta'ala jadi semua tak ada hikmat, ada manfaatnya. Tapi bila kita salah guna sudah lalu bahaya lalu. Salah guna bahaya lalu. Perhatilah. Ni dia kata ingatlah dalam hati akau tu bahawa Allah Ta'ala beri kepada kita ni gak banyaknya nikmat yang besar-besar, yang wajib atas akau tu memelihara dan mensyukurkannya, terima kasihnya. Maka jika tiada melihara gak dah wajib atas akau pelihara, tiba-tiba akau tak pelihara, fardunya. Maka jika tiada memelihara akau akan bibar apa nikmat yang besar-besar tadi. Kalau akau tak pelihara gak tangan akau tak pelihara, jamuh ikut si. Mata akau tak pelihara, kita tengok ikut si. Jawab dia nescaya. Kalau akau tak pelihara gak, nescaya selagi jadi saksi semuanya, semua anggota akau tu lah, semua nikmat. Tengok di sini nampaknya yang wajib nak sifat pada segala anggota, tak apalah. Segala anggota ialah misal bagi beberapa nikmat. Itulah. Kalau akau tak pelihara ke nikmat tu gak, di antara nikmatnya segala anggota. Segala anggota. Kalau akau tak pelihara nikmat Tuhan yang ialah anggota, nescaya selagi jadi saksi semuanya, semua nikmat yang ialah anggota tu atas engkau. Jadi saksi atas. Saksi atas ni saksi lawan lah. Kalau saksi bagi ni saksi tolong. Saksi atas. Saksi atas ni saksi lawan. Di mana tu? Tempat dia saksi lawan kau. Pada hari kiamat. Kita tak sadar susuk lah. Tak ada niat kita susuk. Tapi akhirat anggota kita sendiri akan jadi berdiri tegak lawan kita. Ada kedak dalil lagu tu? Adalah. Seperti firman Allah Ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dia jaga ke satu balik bawah tu, dia kata surah Yasin ayat ragam ayat nombor 65. Kak kita banyak ingat. Orang Islam banyak ingat lah Yasin tu. Tu dia malam jemaah ambil buat-buat amal baca. Jadi arti ayat ni nya pada hari itu tafsir siap lah pada hari kiamat. Murad dengan al-yaum pada hari itu hari kiamat. Naqtimu ala afwahihim, mencap oleh Allah. Ini ambil maksud. Kalau nak turut jumlah betul, naqtimu mencap oleh kami. Maka kami ni siapa? Allah lah. Pada hari kiamat kami, Allah Ta'ala kata kami mengucapkan, ataupun kita boleh paling selagi menteri. Kami menterikan atas segala mulut mereka itu. Apa makna mengecap dan menteri? Tafsirnya, arti mencap di sini ialah menegah ia Allah Ta'ala akan segala mulut, menegah daripada bercakap seolah-olah serupa benda teri. Satu baik kali dia kena teri lah. Yang ni Allah Ta'ala menegahkan mulut daripada cakap. Sebab apa? Sebab dia ada jenis kerah mulut, perangai kerah mulut tak ada niat sampai akhirat pun duk kerah mulut betul juga. Lagu mana? Ketika orang soal dia nyebohong. Orang tanya nyebohong. Bohong kata saksi ada. Mana saksi? Waktu ubay nabi-nabi, waktu ubay rasul-rasul jadi saksi. Dan waktu ubay umat-umat Nabi Muhammad jadi saksi bagi hak dulu-dulu. Ada di antara itu tak jadi. Ambil orang lain mari buat saksi tak jadi. Kami tak jom. Bukan kita ada juga ada saksi naik. Kalau tak jom dia tu nak orang lain.
Mereka kata tak jadi tak jom. Hingga kami sendiri. Saksi nak saksi diri kami sendiri baru jadi. Ketika tu Tuhan peri mulut tak boleh kecek mulut di antaranya, maka siapa dia bila Tuhan menegahkan mulut daripada cakap. Lalu Tuhan kata wa tukallimuna aydihim, berkata-kata akan Allah Taala oleh segala tangan mereka itu. Kata nah daripada ayat lalu dah kan. Ni benar ni panggil benar pun benar mustahil pada adat lah ni. Tapi nah daripada ayat raya asalnya benar mungkin. Betul tak? Asalnya benda ni benar mungkin. Harus tangan kita bercakap tak ada ni apa harus. Tapi Tuhan tak pelaku adat kau tu. Pelaku adat ia boleh berkecek mulut je Tuhan pelaku. Tak gitu ya? Kaki tangan kita walau sakit walau gapo tak biasa dak beradu nak dia. Luka tangan luka kaki tak pernah nak bunyi di kaki dak beradu. Luka di tangan tak ada bunyi sen dak. Semua mulut sakit. Luka kaki pun mulut lah berteriak, mulut lah aduh pun mulut. Luka tangan pun mulut. Tapi hari esok tangan mai berkecek, kaki mai jadi saksi. Ni apa ni? Pada umumnya kita mengaji hukum akal, benda tangan berkecek, kaki berkecek apa yang benar mungkin. Bila benda mungkin boleh jadi berlaku, boleh jadi tidak. Tiba-tiba datang nas mai royak kata tangan akan berkecek di akhirat. Jadi wajib aridi tangan kita berkecek. Itu dah atau kita pun ngatuludin tu. Wajib aridi. Supaya mati ni asalnya benda mungkin, boleh jadi mati boleh jadi tidak kita ni. Tapi datang nah mari tiap-tiap yang nyawa mesti rasa mati, siapakah juga mengambil nyawa seperti malakul maut pun kena kecak juga kerana dia masalah zaikatul maut juga. Masalah kullu nafsi. Jadi wajib aridi tangan kita akan berkecek. Wajib tangan kita akan berkecek. Harus tadi pada akal. Ni akal yang aridi jadi wajib kerana datang janji ni wajib gini. Itu dia. Dan mensaksi oleh segala kaki wa tashhadu arjuluhum, dan mensaksikan oleh segala kaki mereka itu dengan barang yang ada mereka itu mengusahakan dia. Hak dia dak kerja dulu-dulu. Di mana tu tafsirnya? Di dalam dunia. Hak kita dak kerja pada dunia, hak ni akan jadi saksi kita. Kalau gitu maka tiap-tiap anggota bertutur ia dengan kejahatan yang keluar yang berlaku daripada anggota. Hak tanya royak tanya, hak kaki sendiri mengaku, hak apa nama ni katalah di kulit, di perut mana, kok zakar kita mana, hak ni semua dia kecek diri belaka. Kecek diri belaka. Allah. Baca kecek diri belaka. Hak ni tak umum mana lagi. Dan firman Allah Ta'ala ayat lain pula untuk nak habis. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Dia jaga juga dia kata ayat ni dalam surah Fussilat ayat 22 ni dah nak ada. Dia dia. Artinya dan tiada ada kamu dulu. Maksud dulu ni di dalam dunia dulu. Tafsir tu. Tiada ada kamu dulu yang di dalam dunia dulu. Nasbahnya akhirat mana dunia dulu mu tidak ada apa bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan, tak sembunyi daripada mensaksi, daripada bahawa mensaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu. Mu kerja maksiat, telingamu nak saksi atasmu. Dan segala mata kamu, mana hak kita dengar kot telinga, ni telinga kita ni akan nak saksi. Hak kita tuju kot mata kita ni akan nak saksi. Wala juludukum, dan segala kulit kamu ni umum sekali. Mata dek sini, telinga dek sini, kulit ni meliputi sekalian apa. Bunyi pada ketika mengerjakan kejahatan, tak sembunyi daripada mensaksi, daripada bahawa mensaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu. Mu kerja maksiat, telingamu nak saksi atasmu. Dan segala mata kamu, mana hak kita dengar kot telinga, ni telinga kita ni akan nak saksi. Hak kita tuju kot mata kita ni akan nak saksi. Wala juludukum, dan segala kulit kamu ni umum sekali. Mata dek sini, telinga dek sini, kulit ni meliputi sekalian badan. Allah, meliputi sekalian badan. Hak ni umum. Kalau gitu, dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut. Kita nak bersembunyi lagu mana, nak susuk dia, nak susuk lagu mana. Nak susuk tak boleh. Malaikat jalan nak susuk dia. Malaikat dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Nak susuk ini jangan dikelija. Tu baru boleh susuk. Hayat kata nak buat apa nak susuk. Nak susuk mana?
Kerana sebab apa kata tak ada cara lain, tak dapat bersembunyi mereka dengan meninggal, dengan jangan dikirja. Tu baru cara menyusup. Kerana bahawasanya tiada bercerai semuanya. Semua apa? Semua anggota tiada bercerai semua anggota daripada manusia pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat. Gilah ke mana pun kita tanya sekali. Lepas kita kerak tak rumah, pas kerak tu haram. Kerak apa dia? Mereka hak kerana penyakit. Penyakit ni penyakit jenis bahasa jenis penyakit akilah, penyakit melani panggil maring. Kalau tak kerak, melayaklah. Hak tu harus sabit tu. Kalau ada molek-molek tak nak kerak masih nak tunjuk ubat baik pun haram. Kalau itu mugi ke mana kali semua kulit munya dia apa mu nak cekak nak tusuk ke siapa? Walah dalam hak ni kecak tabam-tabak. Kira kalau puak ni tak naik kaki pun Tuhan cukup-cukup tahu dah tak gitu ke? Tapi Tuhan nak wayah adilnya dia nak bubuh dengan aku sore-sore ni. Adil tak adilnya bukan mai. Saksi keliling pun ni. Mata manusia lagi, bumi Tuhan lagi, malaikat Tuhan lagi, kulit kita sendiri lagi. Allah Tuhan letak dengan aku pun jadi kena dalam dengan ganas kita. Inilah tak ada cara lain mereka agak kita tu lah usaha boleh kita tu melebahkan akan nafsu kita. Ya seteru nombor satu aduwika nafsu kallati fi sadri. Nombor satu seteru akal ialah nafsu yang terletak dalam dada akal sendiri. Nah kita kena usaha perubah tu lah. Tu dia. Dan tiap-tiap tempat di ke mana-mana pun habis. Ini dia lah sebagai penduluan kita ni. Maka baru masuk cara dia selagi menyebut hamba akan tujuh pasal. Ada dah lah.